hi, welcome back. Alright, so sebelum Miss teruskan berkaitan dengan penerangan kerjaku berkaitan dengan macam mana you nak postkan daripada buku catatan pertama ke Leja, I bagi sedikit orang kata pengenalan lah. Okay, macam mana cara untuk kita postkan dia. Okay, so first thing you kena ingat, hari tu you dah buat BCP, is it? Antara BCP yang kita dah buat buku catatan pertama, kita ada journal arm, and then kita ada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian. Lepas tu kita juga ada buku tunai. So ini kita panggil sebagai BCP lah. Okay, kenapa kita nak buat daripada BCP ni, kita nak post ke dalam meja? Sebab kita nak dapatkan berapa baki akhir dan juga baki awal bagi setiap akaun yang kita dah recordkan dalam buku catatan pertama. Okay, alright, so kalau tadi I cakap dalam BCP kita ada dua jenis, iaitu kita ada journal dan juga buku tunai. Okay, so I buat sedikit introduction So yang pertama sekali, ni adalah kita punya BCP. Okay, so I dividekan dia kepada dua, iaitu kita ada journal, alright, dan juga kita ada buku tunai. Okay, macam mana cara untuk kita post kan? Sangat simple. Kalau item, butir-butir yang ada dalam journal, dalam ni lah item. Bila I cakap item tu, this one, dalam ni. Semua item-item yang ada dalam ni, you akan postkan dalam Leja secara straightforward. Straightforward maksudnya apa? Kalau dia daripada dalam journal tu adalah debit, so bila ke Leja pun dia akan letak debit. Kalau daripada journal tu dia adalah bahagian kredit, so you kena masuk ke dalam kredit. Itu maksud dia, okay? Tapi kalau bagi item-item yang ada dalam buku tunai, you akan masukkan dia secara opposite. Bermaksud kalau dekat dalam buku tunai ni, dia berada pada belah kredit. Macam ni kan, pada belah kredit. So bila Leja, you akan masukkan dia ke dalam belah debit. Kenapa benda ni berlaku? Sebab buku tunai pun sebenarnya dia adalah sebahagian daripada Leja. Why? Sebab hari tu kalau kita kira buku tunai, kita dah mendapatkan jugalah, kita dah dapat nilai bagi baki HB dan baki BB. Sama lah macam apa yang tujuan kenapa kita nak buka Leja, sebab kita nak dapatkan baki HB, baki BB. Sebab tu kenapa bila buku tunai dia akan masukkan dia secara opposite. Okay, so as usual, I tak akan masukkan semua, tapi I akan tunjukkan sebahagian-sebahagian yang penting sahaja. Yang selebihnya you akan masukkan sama je macam mana I ajar untuk akaun-akaun yang I akan tunjukkan. Okay, so kita pergi kepada cara-cara untuk masukkan Leja. Okay, macam mana cara untuk masukkan Leja adalah first, I akan tunjukkan ada beberapa jenis Leja. So kita ada Leja belian kat sini. Okay, Leja belian ni apa? Kita akan record semua yang berkaitan dengan akaun belum bayar. So macam kita ada dua jenis pembekal. Ikutlah you ada pembekal apa. So I ada ni adalah pembekal I, pembekal yang kita beli burger semua, dan juga pembekal yang kita beli telur. Dan yang kedua kita akan recordkan iaitu Leja jualan, iaitu semua nama-nama ABT yang kita ada. So kita ada koperasi dan juga kelab futsal. Okay, and then next one baru kita recordkan segala Leja am yang ada. Semualah selain pada ABT, ABB. So itu kita panggil sebagai Leja. Okay, so I pergi dulu kepada I punya journal belian. Okay, sorry, Leja belian. Okay, I tunjuk satu, yang selebihnya you akan buat. Okay, so kita pergi kepada dulu akaun ABB pembekal I. Itu I namakan dia sebagai pembekal salai bakar. So I pergi ke dalam I punya journal arm. I akan cari semua item yang ada perkataan pembekal salai bakar tadi. Okay, so I ambil highlighter, I highlightkan. So antaranya, okay, this one kalau you tengok tak ada. Peringkat bawah ni ada. So semua ni ada. Okay, so bermaksud semua ni I akan masukkan dia ke dalam Leja. Yang pembekal salai bakar je lah. Yang telur segar tu semua tak perlu. Okay, lagi kita ada lagi tak? Ada lagi. Kita ada jurnal pulangan belian. Ini pun kita panggil sebagai pembekal salai bakar. Okay, lepas tu tengok dekat buku tunai juga ada tak kita tulis perkataan pembekal salai bakar. Bila pembekal salai bakar maksudnya kita membayar hutang. So mestilah dia akan berada pada buku tunai, berada pada belah kredit. So I pun cari pembekal salai bakar. Ada satu dekat sini. So I hanya akan ambil perkataan yang I nak buka Leja. Sebab sekarang ni I nak buka akaun apa? Akaun pembekal yang pertama. Okay, so I pergilah kepada, kalau tengok tarikh, ini tarikh dia 19 hari bulan. So alert dengan tarikh kita akan follow dia ikut tarikh kita. Alright, so ini kita start dengan 1 hari bulan. So I start dululah dengan yang 1 hari bulan ni. Nanti 15 hari bulan ni I kena alert ada satu item iaitu 19 hari bulan. Takut I tertinggal sebab 15 terus 23. Okay, alright, lepas tu ini 5 hari bulan. So ni pun I kena alert. Dekat di antara dua ni pun ada satu lagi item iaitu 5 hari bulan. Okay, jom kita masukkan. Okay, first
you pun buka lah Leja. Ni dah kena tahu lah dia punya cara buka dia. So kita ada akaun ABB, pembekal salai bakar. So sini ada tarikh, butir, folio debit, tarikh, butir, folio kredit. Okay. Oh actually this one tulis jumlah pun cukup dah sebenarnya. Tulis jumlah sayang. Silap ni. Maksudnya jumlah in bracket RM cukup. Okay. Alright. Ataupun tulis RM pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. So you pun masukkan lah. Okay. Kita pun masukkan lah kat sini. Tarikh hala kita buat pada bulan Mac. Okay. So bila kita buat pada bulan Mac jadinya kat sini 2021 Mac 1. Okay. And 2021 Mac. Ni kena tengoklah berapa hari bulan. Okay. So first thing tengok satu hari bulan. Okay. Satu hari bulan pembekal salai bakar. Yang mana satu hari bulan sekarang ni dia berada pada belah mana? Macam mana nak tahu debit kredit? Okay, cuba tengok sini. Ini adalah akaun belian. Debit. Is it? Akaun belian debit. Bermaksud dekat atas ni semua ni akan jadi belah mana? Dia akan jadi belah kredit. Dan diorang ni semua ni siapa? Ini yang kita punya pembekal kita panggil sebagai AB, BB. Maksudnya sekejap lagi dekat Leja you akan masukkan belah kredit. Kenapa? Sebab dia general kita akan masukkan secara straightforward. So satu hari bulan, ini apa? Dia punya nama akaun, nama butir yang you akan masukkan ni, you akan masukkan dia. Okay. Nama kawan dia. Kalau kita kredit, so cuba cari mana debit this one. So debit apa nama dia? Belian. Maka butir tu you akan jadikan dia sebagai belian. Okay, so you masukkanlah kat sini 1636 satu hari bulan, masukkan belah kredit sebab dia berada pada belah kredit. So saya pergi dekat Leja, satu hari bulan dekat sini. Oh, salah tulis ni. Kat sini. Okay, satu hari bulan. So apa tadi saya cakap? Belian kan? Okay, so tulis belian. Jangan tulis pembekal kita. Tak boleh tulis nama kita sendiri. Okay. And amount dia adalah 16, macam I 1636. Ikut amount masing-masing. So 1636. So atas ni ada RM. Okay. Okay. So this one done. Okay. Next. Ini dah. Seterusnya kita ada lagi 5 hari bulan. Okay, 5 hari bulan ada siap selanjutnya kat sini. 5 hari bulan ada dekat pulangan belian. Okay, so ini kredit. So atas ni apa? Debit. Okay, so maksudnya dekat Leja lagi akan masukkan belah debit pada 5 hari bulan dan amount adalah RM60. So I pun pergi dah dekat Leja belah debit belah debit. So ini satu hari bulan yang padam, I tukar pada 5 hari bulan. So tadi adalah akaun apa? Pulangan belian. So I masuk dah dekat sini. Pulangan belian. Dan amount dia berapa? RM60. Nampak? I akan follow dia. Dia dekat debit, I masuk debit. Kalau kat kredit, kat kredit. Okay? Tak payah habiskan yang ni dulu. Okay, lepas tu, next. Lepas 5 hari bulan, kita ambil yang 8 hari bulan. Belah kredit, amount dia 1640. So, I pergi dekat belah kredit, 8 hari bulan. Iaitu akaun belian Belian. Iaitu 1640. Macam tu. Okay. Okay, Seterusnya kita pergi kepada dan okey, 15 hari bulan. 15 hari bulan pun sama, ada belian iaitu 2090. So 15 hari bulan. Okey. Sekejap 15 hari bulan iaitu 2090. Sama juga, dia adalah akaun belian. Okay. Seterusnya, ada akaun 19 hari bulan dekat dalam buku tunai. I tak post 23 Kenapa? Sebab 23 tu nanti dulu. Kita follow tarikh. Okay. Nanti susah nak susun balik. Okay. So 23 hari bulan yang ni, confirm dulu betul ke ada satu je. Okay, betul. Okay. So 19 hari bulan. Okay. Ini adalah buku tunai. I cakap apa? Bila buku tunai, you kena masukkan secara opposite. So now dekat mana? Dekat belah kredit. So you akan masuk dekat Leja belah mana? Dekat belah debit. Okay. So apa butir nak tulis? Takkan nak tulis pembekal salai bakar? Tak boleh tulis sama sendiri. So you tengok dia berada dekat kolom mana? Dia berada pada kolom bank. Maka you akan masukkan dia nama dia sebagai butir bank pada 19 hari bulan iaitu 1,000. Itu amount I. Okay. So tadi kredit, so I masuk debit opposite. So 19 hari bulan, tulis sini bank and amount dia adalah 1,000. Okay. Okay, lepas tu settle yang ini, kita pergi lagi. So kita pergi pula pada 23 hari bulan. 23 hari bulan kita ada juga. Ingat, kredit masuk secara straightforward sebab journal. And amount dia adalah 1924. Saya masuk dekat sini. Kredit kan? Saya masuk ke belah kredit 23 hari bulan.
1924. Tadi adalah akaun apa? Akaun belian. Pada tarikh 23 hari bulan. Okay. So lepas dah settle ni semua, maka you akan buat apa? You carilah dia punya baki HB. So you kena total up kan lah dia punya amount dia, berapa yang mana besar dan yang mana kecil, dan cari baki HB dia. Okay. Okay, so you kira lah. Okay, so kalau kita tengok, kita akan ambil mana amount yang besar dan kita akan letakkan kiri yang kanan amount yang sama. Okay, so obviously I nampak dekat belah sini yang lebih besar belah kiri. So I tambah dulu 1636 tambah 1640 tambah 2090 tambah 1924. I dapat total kat sini 72. I tukar warna lah 7290. So sini pun I akan letak juga 7290. Jadinya I nak cari apa? Cari baki HB. Baki HB mesti tarikh lah tarikh akhir. Saya masukkan sini tarikh pada 31 Mac. So 31 I letak sini sebagai baki HB. So macam mana tu? 7290 tolak 60. 7290 tolak 60. And then tolak dengan 1000. I dapat 6230. So I masuk sini 6230. And wajib untuk daripada baki HB, you bawa pergi ke bawah, kontrakan dia yang mana dia akan jadi pada tarikh bulan hadapan, iaitu awal bulan April 1 tahun. Tak perlu tulis sebab dia pakai tahun yang sama, iaitu sini as our baki BB. Iaitu amount dia 6230. Okay, so apa benda sebenarnya ni? Okay, I explain sikit, I bagi ajar you cara you baca. Okay, yang mana kita nak bagi tahu ABB adalah satu liability. So apa saja penambahan, so siapa yang ada masuk kelas I memang dah mantap dah dari segi punya basic account. So liability yang bertambah adalah pada belah kredit, yang berkurang adalah pada belah debit. Bermaksud kenapa berlaku penambahan? Sebab kita ada beli baru secara hutang dengan pembekal salai bakar ni pada 1 hari bulan, 8 hari bulan, 15 hari bulan, 23 bulan. And belah sini menunjukkan apa? Hutang kita kepada pembekal ni semakin berkurang. Sebab tu apakah penyebab-penyebab kita punya hutang berkurang? Yang pertama, kita ada buat pulangan, ada barang yang kita pulangkan, kan? Yang kedua, kita kurangkan hutang kita. Kenapa? Sebab kita dah bayar amount 1,000. Bermaksud pada bulan hadapan kita akan alert. Oh, bulan hadapan kita ada hutang lagi lah dengan pembekal kita. Berapa? Iaitu amount pada 6230. Sebab tu kenapa I bawa pergi ke bawah, menunjukkan pada bulan depan kita ada hutang dengan pembekal kita yang ini. Itulah function kenapa kita buat ledger. Kita nak mendapatkan kita punya baki akhir kita, dan automatik dia akan jadi sebagai baki awal, itu pada bulan yang baru. Itulah function untuk you buka accounts. Okay, boleh. Okay, so nanti seterusnya untuk account ABB, account ABT ni cuba try masukkan. I tunjukkan step sahaja, you buat benda yang sama. Konsep dia apa? Yang ledger daripada journal akan masuk secara straightforward. Yang mana bukti daripada buku tunai, you akan masukkan secara opposite. Okay, so ini I dah tunjuk untuk ABT, ABB. You just follow sama saja. Okay, yang lain pun sama saja, tapi tak apa, I tunjuk lagi satu lagi item. I tunjukkan item apa? Okay, I tunjukkan item belian lah. I tunjukkan item belian Okay, so ni adalah account belian. Okay, so I akan buka semua, I akan highlightkan semua item-item yang berkaitan dengan belian. So antaranya, of course this one I nampak kat bawah ni. Okay, so kita ada belian dekat situ. Dekat atas check dulu takut ada. Scan, tak ada. Scan, ada. So ni adalah belian. So I highlightkan warna lain. So nanti I nak masukkan sekejap lagi. Okay, lepas tu scan, tak ada. Scan, tak ada. Pulangan belian dua benda berbeza, so tak perlu masukkan. Okay, now I pergi dekat buku tunai, I akan cari semua item belian. Belian berkaitan dengan duit keluar, so tak logik berada pada belah debit. So dia mesti berada pada belah credit. Okay, so I pun pergilah dekat item. I ada kat sini belian juga. Okay, 2 hari bulan I ada belian, lagi 2 hari bulan pun sama belian. Ni mesti beli sayur lah ni. Okay, 8 hari bulan belian. Lepas tu cari lagi scan. Ini pun belian juga 330. Lepas tu 18 hari bulan pun ada belian. Highlight dulu. Okay, 25 hari bulan belian. That's all. Okay, so I akan masukkan lah. Okay, and untuk belian yang dekat dalam akaun belian tu, dia akan jadi sebagai tarikh akhir. So apa kata you masukkan ini dulu. Okay, so tadi I cakap apa? Apa saja item yang berada pada buku tunai, you kena masuk secara opposite. So sekarang dekat belah mana? Dekat belah kredit. Bermaksud dekat ledger, jadi nak masuk belah mana? Masuk pada belah
debit. Okay, so I masukkanlah 2 hari bulan. Ini tak ada tulis nombor kan, maksudnya pakai tarikh yang sama. Okay, so tarikh dia dekat sini adalah 20. Sekejap. Okay, 2021 Mac. Okay, 2021 Mac. Tadi berapa bulan? 2 hari bulan. Saya pergi dekat sini 2 hari bulan. 2 hari bulan dekat sini. Okay, so 2 hari bulan, apa I nak kena tulis? Tengok kolom dia. Tengok kolom dia. Dia berada dekat dalam mana? Dia berada dekat dalam kolom tunai. Maka item yang you kena tuliskan adalah item tunai. So you pun masukkanlah kat sini tunai. Okay. Dan amount dia berapa kat sini? I letak sini 690. Saya masuk sini 690. Settle. Okay. Okay, lagi. So berapa? 2 hari bulan lagi sekali, iaitu 190. Saya masukkan dekat sini 190. Sama juga dia adalah tunai. Okay. Okay, lagi, pergi lagi. Kita ada 8 hari bulan pun sama, 152. Belah kredit, maka you akan masuk kat ledger belah debit. 8 hari bulan, 1 tunai juga, iaitu 1. Lupa dah. 152. Okay. Okay, lagi. Senang je, tak susah pun. Betul tu I macam lambat buat. I rasa macam ledger ni simple untuk you. Simple kalau masa form 4 dulu you betul-betul fokus dengan apa cikgu you ajar. Sebab ni adalah topik form 4 darling. Sebenarnya I tak perlu guide pun you dah boleh buat sebenarnya. Okay. Itulah banyak sangat I dapat DM WhatsApp. I memang sangat-sangat tak sempat. Tapi sebabkan terlalu ramai, nak tak nak I kena buat juga kerja khusus ni. Okay. So yang lain please follow buat benda yang sama. Okay. Alright. So 15 hari bulan 300. 15 hari bulan tunai juga kolom kan, 330. Lepas tu 18 hari bulan 115, kolom tunai juga. Ni kolom tunai juga. So I masukkan 18 hari bulan 115. Okay. And then seterusnya ada lagi satu, 25 hari bulan 182. 25 hari bulan 182 tunai juga. Okay. Lepas tu ada lagi satu kan, journal. Tarikh dia bila? Tarikh dia adalah pada 30 hari bulan. 31 hari bulan. Okay. Kalau journal I cakap apa tadi? Akan masuk secara straightforward. Sekarang dia dekat mana? Debit. Jadinya you akan masuk belah debit. Berapa amount dia? 776. So you pun masuklah dekat sini. 77. Mana? 7776. Okay, ni I punya amount You all ambil amount masing-masing. Pada tarikh akhir 30 hari bulan, iaitu I tulis sini sebagai beli. Bukan belian. Okay. Jangan tulis nama kepala. Ni nama kepala kita belian kan? Jangan tulis belian. Tengok dekat journal. Ini debit. Kan? So jadi you akan letak nama kawan dia. Kawan dia siapa? Kredit ni. Siapa dia orang ni? ABB. Maka item yang you akan masukkan adalah item apa? Account belum bayar. Okay. And then you totalkan macam biasa. 6, total dulu So 690 tambah 190 tambah 152 tambah 330 tambah 115 tambah 182 tambah 7776. So my total is 9435. Tak cukup space, tak apa di bawah. 9435. So dekat belah sini akan ada baki, iaitu pada tarikh 31 hari bulan, iaitu sebagai baki HB. Tak ada apa-apa number kan? So I terus je bawa ini atas. Sebab itulah baki dia. Yelah sebab total 9435. So total daripada atas dapatlah yang ini. Okay. So yang ni jangan lupa bawa turun bawah sebagai April 1, iaitu kita punya baki BB. Ambil amount yang sama 9435. Sama macam nombor atas tadi. Okay. So I explain apa yang berlaku sekarang ni. Okay. Ini adalah belian. So kita nak tahu dalam bulan Mac
berapa banyak kita membeli barang niaga. Belian stand for you beli barang niaga. So bila kita tengok balik, oh total kita beli adalah 9435. So nanti amount ni you akan masuk dalam you punya apa lah. Okay. Tapi apa maksud semua benda ni? Okay, you kena ingat, dalam pembelian barang niaga, dia ada dua jenis pembelian. Belian secara tunai, you beli barang terus bagi duit, then you dapat barang. And satu lagi adalah urus niaga, you beli barang, you dapat barang, tapi you hutang dulu. Ini yang kita panggil sebagai akaun belum bayar. So lepas ni kalau you tengok Leja, kena faham apa maksud yang dia cuba sampaikan. Dia ada satu penceritaan dalam Leja kita. Jadinya yang ini adalah apa? You beli secara tunai and 31 bulan ni apa? Oh, masa bulan Mac kita ada beli hutang lah. Total beli barang niaga secara hutang daripada ABB adalah sebanyak 776. Maka total belian tunai dengan belian secara kredit adalah amount dia sebanyak 9,435. That's it. Itu cerita dia. Okay. Jelas? Okay, alright. So yang lain pun sama sahaja. Okay, boleh? Okay, I bagi satu chance lagi lah. I buka akaun upah. Yang lain buat benda yang sama. Okay, jom. Pergi apa benda first step? Highlightkan item yang you nak buka sekarang. Okay, I nak buka akaun upah. Okay, I cari akaun upah. Tak ada. Maksudnya dekat buku tunai. Saya pergi dekat buku tunai, ada akaun upah dekat sini. This one. Ni upah I. 980. Satu lagi 1,500. Okay. So I pun pergi dekat Leja nak buka kan. Okay, fikir dulu. I cakap apa? Kalau buku tunai kena masuk secara opposite. This one is on the credit side. Bermaksud yang ni you masuk kat mana? Debit. Okay, you masuk dekat belah debit. Nak tulis upah dengan gaji ke? Tak boleh tulis nama sendiri. Tulis dia apa, kolom apa. Dia bayar secara apa? Secara tunai. Okay, so 15 hari bulan 980. Ini kredit, so you masuk dekat debit. So 15 hari bulan 980. 15 hari bulan, kejap, 20, 21 Mac, 15 hari bulan, I tulis ni tunai, iaitu 980. Okay, and then ada lagi satu, nampak ni, 28 hari bulan 1,500 secara tunai juga. Okay, 28 1,500, 28 tunai 1,500. Okay, so I total upkan dia 980 campur dengan 1,500 dapat 2,450. Siapa yang menggunakan Excel tak perlu guna calculator, just tekan formula yang macam I ajar dalam video I yang sebelum ni. Okay, so kejap, sorry, tukar warna. Hitam maksudnya total 2,450. So this also is 2,450. So I bawa naik atas ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sebagai kita punya baki HB 2,450 pada Mac 31, 2021. Macam biasa, tolong bawa turun bawah. Dia akan jadi apa? 2,450 ni dia akan jadi sebagai kita punya baki BB, and amount dia adalah pada berapa hari bulan? Pada 1 hari bulan April. Okay, now I cerita kenapa kena tulis tunai ni, supaya kita tahu. Oh, hari tu ada satu perbelanjaan yang mana kita panggil sebagai upah. Kita ada bayar gaji pekerja lah, kita ada bayar upah. Tapi bayar secara apa ni? Pakai tunai ke pakai cek? Oh, kita bayar pakai tunai. Nampak? I sedang bercerita. So, accountant ke, auditor ke, boss ke, manager ke, dia akan faham kita punya financial statement kita melalui Leja. Sebab tu Leja adalah antara benda, orang kata, komponen yang sangat penting dalam proses untuk you nak recordkan sesuatu accounts. Faham? Okay. So, for those siapa yang nak belajar dengan I lebih detail berkaitan dengan account, inilah cara I ajar. I bukan setakat mengajar, tapi I akan cerita apa di sebalik account ni. I bukan didik you menjadi seorang accountant sebagai seorang student, tapi akan didik you macam mana jadi sebagai seorang real accountant. Okay. So, kalau siapa yang berminat untuk join I punya private class, you boleh tengok I dekat punya poster dekat sebelah ni nanti. Okay, as for now untuk bulan September ni adalah new batch yang mana I baru masuk topik record tak lengkap. Before ni I dah masuk perkongsian, dah habis, record tak lengkap baru. Okay, topik lain boleh masuk lagi. So kiranya siapa yang rasa macam blur dengan syllabus form 5, is not too late untuk you join I punya private class, sebab masih lagi topik-topik, banyak lagi topik I masih belum cover. Bulan September ni I baru masuk record tak lengkap.
Yang lain tak masuk lagi, kelab persatuan ke apa masih belum masuk lagi. Tapi kalau siapa yang dah nak ongoing, macam untuk nak pergi ke topik yang sedang sekarang, you boleh join I dekat dalam kelas MC Plus. I juga mengajar MC Plus, yang mana sekarang MC Plus untuk September I sedang berada dalam topik kelab dan persatuan. Untuk my private class hanya cover perkongsian saja, bab 4. Yang lain bab 1 2 3 bab 1 2 3 5 6 7 9 8 belum lagi cover. Okay, so apa-apa you boleh tengok I punya poster untuk bertanyakan berkaitan dengan private class I. Okay, so I hope that ini adalah I punya video berkaitan dengan Leja. You habiskan semua, pastikan setiap item yang ada dalam journal tu you kena keluarkan. Koperasi, futsal, akaun pulangan belian, semua kena buka. Kecuali kalau ada perkataan bank dengan tunai, tak perlu buka. Kenapa tak perlu buka? Sebab apa macam buka Leja? Nak cari baki BB dengan baki HB. So kenapa nak kena buka bank tunai? Sedangkan buku tunai kan kita dah dapat baki HB, baki BB. Is it? So tak perlulah you buka lagi Leja untuk bank dengan tunai. Sebab apa saya cakap? Sebab kalau you perasan, buku tunai ni sebenarnya kita punya Leja. So buku tunai ni adalah special, dia adalah BCP dan dia juga adalah Leja. Faham? Dia adalah buku catatan pertama dan at the same time dia juga adalah Leja kita. Sebab dia dah dapatkan kita baki HB. Sebab tu tak perlu buka akaun tunai dan juga akaun bank. So bila you nampak je ada perkataan bank tunai, ignore. Okay, teruskan dengan lengkapan. Teruskan dengan modal. Okay, teruskan lengkapan. Teruskan dengan nama syarikat yang you beli peralatan untuk pembekal telur, akaun belian. Teruskan dia. Okay, macam buku tunai, modal ni you kena bukakan. Jualan buka, tunai tak perlu. Tak buka. Koperasi, masukkan dalam akaun pinjaman, jualan kelab, jualan koperasi, tunai tak perlu. Okay, deposit, sewa kios perlu buka, sewa kios perlu, lesen perniagaan, belanja lesen perniagaan, promosi, belian dah kita buka. Bank tak perlu, tunai bank tak perlu, bahan api, akaun bahan api perlu. Bahan api ni apa? Yang refill gas tu. Tong gas kita dah refill kan? Ini dia, okay. Lepas tu kita ada IDC, ni company yang I beli peralatan tu. Okay, and then kita ada promosi bank, belian dan sebagainya. Okay, alright. Okay, I nak tunjuk satu lagi lah, Okay, Miss, ada tak possibility bila you buka Leja, bila kita buka Leja ada tak ada baki? Ada, okay, I tunjuk satu. I takut nanti student akan tanya, okay, I tunjuk satu lagi. Okay, yang mana I buka untuk company IDC ni lah. IDC ni adalah yang kita beli peralatan tu, yang meja kursi tu kan. Okay, I highlight perkataan IDC. Okay, this is our item IDC. Okay, I highlight I nak buka dia. Okay, so I pun highlight. I pakai warna lain. Okay, warna orange. So IDC fixture ni adalah kedai I beli peralatan. Okay, scan dulu, takut ada. Tak, okay, ni je. Tak ada. You pakai nama you. Okay, and then dekat buku tu ni ada lagi satu yang ini. 12 hari bulan 990. Ini jangan nampak, yang lain tak ada. Okay, jom kita buka. Okay, ini 12 hari bulan. Yang tadi berapa hari bulan? Yang tadi 1 hari bulan. Tarikh yang sama kan? Okay, so I pakai yang ni dululah. Okay, so I pergi dekat Leja. Okay, I pun bukalah. You bukalah nama company tu kan, iaitu yang ni tak perlu tulis ABT atau ABB. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab ABT dan ABB hanyalah yang berkaitan dengan pembelian ataupun penjualan secara hutang bagi barang niaga. Yang ini kita bukan beli barang niaga, so tak perlu tulis perkataan ABT ataupun ABB. Sebenarnya dia adalah lain-lain ABT, lain-lain ABB. Hanya berkaitan dengan belian barang niaga ataupun jualan barang niaga saja yang you akan letakkan dia sebagai ABT dan ABB. Okay, jom kita masukkan. Okay, so apa tadi kita buat? First, dah lekat dalam journal 1 hari bulan. Okay, I cakap apa? Journal akan masuk secara straight forward. Okay, sekarang dia dekat belah mana? Belah kredit. Macam mana I tahu? Nampak ni kredit? So I akan masukkan di belah kredit. Tapi tulis nama sendiri ke? Tak boleh tulis nama sendiri. You akan tulis nama kawan dia. Siapa nama kawan dia? Lengkapan. Okay, masukkan 960 lengkapan. Belah mana? Belah kredit. Masuk ikut So March 2021, March 1 hari bulan. Oops. Okay, 1 hari bulan I put here as lengkapan, iaitu sebanyak 960. Ini I beli. Okay, lepas tu satu lagi dekat mana tadi? Buku tunai. Okay, berapa hari bulan? 12 hari bulan. Okay, buku tunai cakap apa tadi? Buku tunai Okay, buku tunai cakap apa tadi? Masuk secara opposite. Sekarang dekat mana?
Kredit. So you akan masuk dekat mana? Masuk dekat debit. Nak tulis apa? Tengok kolom apa kita letak sini. Kolom bank. So you akan tulis tu bank lah. Pada tarikh berapa hari bulan? 12 hari bulan. Now kredit masuk dekat debit. So I pun masuk dekat sini 20, 21 Mac. 20, 21 Mac iaitu pada 12 hari bulan. 12 hari bulan. Okay. And I tulis ni bank and amount dia 960. Ini adalah satu leja yang mana dia tiada baki. Ni 960, 960. Exactly balance. So tiada baki. So I put here as a 960 and 960. Kenapa benda ni berlaku, Miss? Kenapa pula jadi macam ni Sebab hari tu kita ada beli lengkapan tau, hutang. Dengan siapa? Dengan ni. Macam mana itu hutang? Bila kita tulis nama orang maksudnya hutang. Kalau kita beli barang tu secara cash ke, tak ada nak tulis nama orang, tak payah. So kita tahu kita beli hutang sebanyak 960. And then pada 12 hari bulan kita bayar semua sekali hutang sebanyak 960. So ada lagi baki tak? Kita bayar semua kan? Tak ada. So kenapa kena ada baki HB? Sebab tu lah for this situation dia tiada baki HB. So ini tak perlulah masuk imbangan juga nanti. Okay, jelas? Okay, so inilah cara untuk you masukkan dia ke dalam leja. Alright, so I think that's all untuk video bahagian yang ke-13 yang berkaitan dengan leja. I hope that you teruskan you punya kerja khusus. Please, if ada soalan tak faham, tolong tanya cikgu sekolah you. Sebab mereka ada information lebih lengkap. Ini pun information I dapat ni pun I banyak bertanya dengan ramai orang. Sebab I tak dapat information lengkap dalam kerja khusus. Tapi I cuba untuk dapatkan information supaya I tak ajar cara yang salah. Okay, so I think that's all untuk video bahagian ni. Kita akan jumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian imbangan duga. Tapi pastikan siap dulu leja untuk you masuk ke dalam bahagian imbangan duga. Okay, so see you guys on next video. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye.